Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Selawat dan salam ke atas junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan usaha baginda, sabarnya baginda, ketabahan, kecekalan baginda, akhirnya kita merasai nikmat iman Islam. Dan kerana itulah untuk kita nak merasa syukur dengan sumbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dapat tidak kita kena buat seperti mana yang Rasulullah SAW telah lakukan ke atas kita. Untuk nak tahu bagaimana cara nak lakukan, kita perlu tahu dulu perjalanan hidup Rasulullah SAW, sumber rujukan yang boleh kita jadikan panduan untuk kita nak ikut bagaimana Rasulullah SAW lakukan. Sebuah kitab yang sangat baik untuk nak dibaca, antaranya buku ini, Rahiqul Makhtum. Penulisnya adalah Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama sebagai seorang pensyarah di sebuah universiti Salafiyah di India. Pensyarah. Menarik untuk kita nak sambung pensyarah sampai habis jika diberi rezeki, insya-Allah. Buku ini pada awalnya telah dibuka pertandingan di Mekah. Acaranya adalah untuk nak mencari satu buku rujukan yang sahih, tepat. Pertandingan ini dipanggil sayembara buku Sirah Nabawiyah. Maka ulama ini, Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, telah dinobatkan sebagai pemenang ketika itu. Pengumuman diisytiharkan dan diumumkan di negara Pakistan. Itu serba sedikit tentang latar belakang kitab ini ditulis. Dan juga menariknya, seorang penterjemah Malaysia, iaitu Ustaz Darus Senawi bin Ali, beliau telah menterjemahkan kitab ini. Mudah-mudahan pahala yang besar untuk beliau. Penterjemah ini, beliau sendiri menceritakan tentang baiknya buku ini. Antaranya, bahasa yang digunakan sangat mudah untuk nak difahami. Pertama. Kedua, metodologi yang digunakan, seperti mana yang ditulis di bahagian mukaddimah di awal buku Rahiqul Makhtum ini. Beliau menggunakan kaedah metodologi yang sederhana, iaitu beliau tidak terlampau menulis alasan dan hujah yang akan menyebabkan ia jadi panjang. Tak nak. Kedua, metodologi yang digunakan juga tidak mahu terlampau penceritaannya ringkas dan pendek. Risau mesej yang tidak sampai. Jadi penulis ini, Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, meletakkan metodologi yang sederhana di tengah-tengah. Jika perlu, beliau akan tulis penghujahan jika ianya perlu. Jadi beliau tidak membezakan antara ulama' ni kata mana yang terbaik. Tidak. Beliau akan menulis kronologi daripada awal sampai habis. Mudah-mudahan mesejnya sampai, kita tahu tentang peristiwa hayat Rasulullah SAW. Dan menariknya, buku ini dipecahkan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama adalah berkenaan dengan geografi, latar belakang bangsa dan juga Arab Jahiliah. Bahagian pertama ini penting supaya kita dapat memahami keadaan semasa Arab Jahiliah ketika itu. Barulah kita dapat merasai fasa bahagian yang kedua, iaitu berlakunya Rasulullah SAW arahan untuk nak buat dakwah. Kerana apa? Kerana keadaan bangsa tadi, latar belakangnya tadi, keadaan Arab Jahiliahnya. Dan Rasulullah SAW berjaya mengubah landscape Mekah ketika itu selama 13 tahun. Dan di bahagian kedua ini, di Mekah dipecahkan kepada 3 bahagian. Untuk nak tahu maklumat detail, baca. Bahagian yang ketiga adalah di fasa Madinah. Di fasa Madinah ni juga, dalam buku ini Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri pecahkan kepada 3 bahagian. Nak tahu lebih lanjut, baca. Dan menariknya adalah pada bahagian keempat. Pada bahagian keempat, akhirnya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menyimpulkan begini: kita tidak akan nampak perubahan di Mekah, Madinah, jika Rasulullah tidak melakukan 2 perkara ini. Apa 2 perkara ini? Di dalam satu subtopik dipanggil kesan dakwah Rasulullah SAW, Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri ditulis 2 ini adalah: pertama, Rasulullah telah melaksanakan surah Al-Mudassir. Iaitu apa? Iaitu buat dakwah sehingga Mekah, Madinah, Arab, sehinggalah Islam tersebar. Syaratnya tidak dapat tidak kena berdakwah. Kedua, dakwah ini perlukan bekalan. Maka disebab itulah perlunya kepada surah Al-Muzammil, bekalan tarbiyah. Daripada bekalan inilah dia boleh pergi long distance, boleh pergi jauh dakwah ini. Tanpa kedua-dua ini,
dakwah Madinah, negara takkan ada. Negara takkan ada kalau tak ada masyarakat yang kuat, yang cekal. Individu takkan kuat kalau tiada kedua-dua ini. Itu yang disimpulkan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Penting kitab sirah ini kerana daripada kitab sirah Nabawiyah, Rahiqul Makhtum inilah lahirnya kitab-kitab yang selepas itu. Seperti kitab Munir Ghadban, Fiqh Sirah Ramadan Buti, Fiqh Sirah Al-Ghazali, dan sirah di bawah sirah Nabawiyah oleh Amru Khalid. Dan semua ini bersangkut paut dengan sebuah kitab ini, iaitu buku Rahiqul Makhtum. Selamat memilikinya dan selamat membacanya. Cuti ni boleh manfaatkan. Nipis je. Kena bayangkan nipis, baru ia akan habis. Baik, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.